Hai semua, saya Cikgu Tan. Hari ini Cikgu akan membincangkan tentang bab 2, inflasi dan kos sara hidup. Maksud indeks harga. Indeks harga pengguna IHP ialah indeks yang dibentuk untuk mengukur secara am perubahan purata dalam harga sekumpulan barang dan perkhidmatan yang ditetapkan mewakili corak perbelanjaan purata sebuah isi rumah di Malaysia berdasarkan sesuatu tahun asas. Indeks harga menjadi petunjuk untuk mengukur kuasa beli sesebuah ekonomi. IHP meningkat, kuasa beli menurun. IHP turun, kuasa beli meningkat. Cara-cara menghitung indeks harga. Yang pertama, memilih tahun asas. Tahun asas ialah tahun yang tingkat harganya dijadikan asas perbandingan dengan tingkat harga tahun-tahun selepas. Tahun asas biasanya merupakan tahun normal yang tingkat harga pada umumnya adalah stabil. Indeks harga pada tahun asas akan diberikan nilai 100. Kedua, memilih barang pengguna. Barang yang dipilih merupakan barang yang dianggap boleh mewakili barang-barang pengguna dalam ekonomi, iaitu barang yang digunakan oleh kebanyakan pengguna berasaskan citarasa, adat resam dan corak perbelanjaan purata masyarakat tempatan. Kumpulan barang dan perkhidmatan terdiri daripada makanan dan minuman bukan beralkohol, minuman beralkohol dan tembakau, pakaian dan kasut, perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api lain, hiasan, perkakasan dan penyelenggaraan isi rumah, kesihatan, pengangkutan, komunikasi, perkhidmatan rekreasi dan kebudayaan, pendidikan, restoran dan hotel, pelbagai barangan dan perkhidmatan. Ketiga, menentukan wajaran barang. Setiap barang mempunyai tahap kepentingan yang berbeza. Sesetengah barang didapati lebih penting daripada barang lain. Kepentingan barang ini dapat diukur mengikut kepentingannya dalam kehidupan manusia serta jumlah perbelanjaan yang digunakan untuk membeli barang tersebut. Bagi mendapatkan indeks harga yang lebih tepat, wajaran atau pemberat yang berbeza perlu diberi kepada barang mengikut kepentingannya. Wajaran yang besar diberi kepada barang yang penting, manakala wajaran yang sedikit bagi barang yang kurang penting. Contoh pengiraan indeks harga berwajaran, andaikan terdapat 3 kumpulan barang pengguna, iaitu makanan, minuman dan pakaian. Makanan lebih penting, diikuti oleh minuman dan seterusnya pakaian. Wajaran masing-masing ialah 50%, 30% dan 20%. Jadual di bawah ini dapat membantu kita mendapatkan indeks harga bagi barang pengguna keseluruhan. Kumpulan barang iaitu makanan, minuman, pakaian. Harga asas diberi dalam 2010, harga baru diberi dalam 2012, tahun asas 2010 ialah 100. Untuk mengira indeks harga 2010, kita akan mendapatkan harga asas bahagi harga baru darab dengan tahun asas. Dengan itu, indeks harga 2010 diperolehi iaitu 125. Untuk indeks harga tahun 2010 bagi minuman
iaitu RM3.60 bahagi RM4.20 darab 100, maka kita dapat 117. Untuk indeks harga 2010 pakaian, iaitu harga asas RM2.80 bahagi RM3.70 darab 100, maka kita akan dapat 132. Untuk mendapatkan indeks harga berwajaran 2012, iaitu kita mendarabkan indeks harga 2010 dengan wajaran. So, dengan itu 125 darab 50, kita akan dapat 6,250. 1,017 darab 30, kita akan dapat 3,510. 132 darab 20, kita akan dapat 2,640. Untuk mengira indeks harga, iaitu 300 bahagi 3, kita akan dapat 100. Dengan menghitungkan indeks harga berwajaran 2012, kita akan puratakannya, iaitu 12,400 bahagi dengan jumlah wajarannya. Jumlah wajarannya 50 campur 30 campur 20 iaitu 100. So, 12,400 bahagi 100, kita akan dapat 124. Angka 124 menunjukkan indeks harga pengguna berwajaran bagi keseluruhan barang pada tahun 2012 berbanding dengan tahun 2010. Hal ini bermakna secara keseluruhannya, tingkat harga umum barang pengguna telah meningkat sebanyak 24% antara tahun 2010 dengan harga tahun 2012. Maksud inflasi. Inflasi bermaksud kenaikan tingkat harga umum bagi barang dan perkhidmatan secara menyeluruh dan berterusan. Peningkatan harga barang tidak terbatas kepada barang tertentu, tetapi merujuk kepada peningkatan harga secara keseluruhan yang diukur dengan menggunakan indeks harga pengguna. Kenaikan harga yang bersifat sementara seperti kenaikan harga semasa musim perayaan tidak dianggap sebagai inflasi. Cara-cara menghitung kadar inflasi. Sebelum itu, kita lihat dulu apakah yang didefinisikan sebagai kadar inflasi. Kadar inflasi ialah peratus kenaikan harga umum barang-barang dan perkhidmatan tahun semasa berbanding tahun sebelumnya. Rumus, kadar inflasi sama dengan IHP tahun T tolak IHP tahun T tolak 1 bahagi IHP tahun T tolak 1 darab 100 dengan IHP tahun T sebagai indeks harga pengguna tahun semasa, IHP T tolak 1 sebagai indeks harga pengguna tahun asas atau tahun sebelumnya. Cara-cara menghitung kadar inflasi diberi contoh tahun 2010 indeks harga penggunanya iaitu 100, untuk 2011 101.4, untuk 2012 103.1. Untuk menghitung kadar inflasi tahun 2011, 101.4 tolak 100 bahagi 100 darab 100. Maka kadar inflasi pada tahun 2011 ialah 1.4%. Kadar inflasi tahun 2012 ialah 103.1 tolak 101.4 bahagi 101.4 darab 100. Maka kadar inflasi tahun 2012 ialah 1.68%. Kesimpulannya, tingkat harga tahun 2011 adalah 1.4% lebih tinggi daripada tahun 2010. Tingkat harga tahun 2012 adalah 1.68% lebih tinggi daripada tahun 2011. Secara purata,
Inflasi antara tahun 2010 hingga tahun 2012 ialah 1.4% campur 1.68% bahagi 2 iaitu 1.54%. Kenapa dibagi 2 iaitu dari 2010 ke 2011 dikira 1 tahun, untuk 2011 ke 2012 dikira 1 tahun. Maka jumlah tahunnya ialah 2. Jenis-jenis inflasi. Yang pertama, inflasi tarikan permintaan. Inflasi tarikan permintaan berlaku apabila permintaan agregat terus meningkat melebihi keupayaan ekonomi untuk menghasilkan barangan pada masa ekonomi negara berada pada tingkat guna tenaga penuh. Tingkat harga umum naik secara berterusan apabila firma tidak dapat mengembangkan kapasiti pengeluaran dengan cepat untuk menampung kenaikan permintaan yang berlebihan ketika ekonomi sedang melambung. Kenaikan permintaan agregat AD mungkin berpunca daripada yang pertama, kenaikan komponen AE iaitu C, I, G, ekspor bersih akan menaikkan tingkat permintaan agregat dalam ekonomi. Tambahan bekalan wang iaitu yang kedua yang berlebihan dan tidak dikawal menyebabkan kadar kecairan yang tinggi dalam ekonomi akan meningkatkan AD. Inflasi berlaku apabila terlalu banyak wang mengejar barangan dan perkhidmatan yang sedikit. Penerangan melalui gambar rajah. Dilihat di sini, paksi X pendapatan negara benar, paksi Y ialah harga dalam RM, iaitu AD seperti biasa mencurun ke bawah dari kiri ke kanan, tetapi AS ada satu garisan yang menegak ini, iaitu berlakunya guna tenaga penuh. Kesan daripada AD yang beralih ke kanan ini menyebabkan harga terus meningkat dari PO, YO pada titik keseimbangan asal, meningkat kepada harga baru P1, keseimbangan baru E1, pendapatan negara benar pada YF. Apabila AD meningkat lagi, keseimbangan baru E2, harga baru P2, harga terus meningkat lagi, namun pendapatan masih tetap pada YF, iaitu ekonomi telah mencapai guna tenaga penuh. Inflasi tarikan permintaan berlaku apabila perpindahan keluk permintaan agregat dari AD1 ke AD2. Pada tingkat keseimbangan yang baharu pada tingkat E2, keluaran negara benar telah mencapai tingkat guna tenaga penuh YF dan tingkat harga naik daripada P1 kepada P2. Kenaikan dari AD0 ke AD1 belum berlaku inflasi kerana kenaikan keluaran masih boleh ditambah iaitu ekonomi belum mencapai guna tenaga penuh. Keluk AS menegak menunjukkan YF dan kapasiti pengeluaran maksimum tercapai. Kenaikan AD hanya akan menaikkan harga P. Kedua, inflasi tolakan kos. Inflasi tolakan kos ialah satu proses kenaikan harga umum akibat kenaikan kos pengeluaran. Inflasi tolakan kos berpunca daripada kenaikan margin keuntungan firma, upah buruh, kos bahan api, kos bahan mentah atau kos faktor pengeluaran lain. Kesannya, penawaran agregat akan berkurang sehingga menaikkan tingkat harga umum. Penerangan melalui gambar rajah.
dilihat di sini untuk paksi X ialah pendapatan negara benar, paksi Y ialah harga dalam RM. AD adalah mencurun ke bawah dari kiri ke kanan. Untuk AS, ada satu garisan yang menegak ini menunjukkan ia berlaku pada tingkat guna tenaga penuh. Untuk inflasi tolakan kos, AS akan beralih ke kiri. AS0 ke AS1, AS1 ke AS2. So, dari keseimbangan asal, harga P0 pendapatan pada YF. Apabila AS beralih ke kiri, keseimbangan baharu dicapai, harga meningkat P1 dan pendapatan negara benar Y1. Apabila AS beralih ke kiri lagi, dari AS1 ke AS2, harga terus meningkat daripada P1 ke P2 dan pendapatan negara benar adalah pada Y2 iaitu pada keseimbangan yang baharu. Jika berlaku kenaikan kos, penawaran agregat akan berkurang. Kenaikan kos pada tingkat guna tenaga penuh OYF akan mengurangkan penawaran agregat dari AS0 ke AS1 dan akan meningkatkan tingkat harga umum daripada PO kepada P1. Kenaikan kos yang berterusan akan menyebabkan penawaran agregat berkurang daripada AS1 kepada AS2 dan harga meningkat kepada P2. Inflasi tolakan kos mengurangkan pendapatan negara benar dan menyebabkan pengangguran. Ketiga, inflasi diimport. Inflasi diimport berlaku apabila barang yang diimport mengalami kenaikan harga atau berlaku kenaikan nilai mata wang asing. Kenaikan harga barang import mungkin berpunca daripada kadar inflasi yang tinggi di negara-negara rakan dagang Malaysia ataupun kejatuhan kadar pertukaran yang menyebabkan negara terpaksa membelanjakan lebih banyak wang untuk mengimport sejumlah barangan. Sesebuah negara yang mengimport barang-barang dari negara yang mengalami inflasi akan menjual dengan harga yang lebih tinggi di pasaran tempatan. Apabila banyak barang import mengalami kenaikan harga, inflasi diimport berlaku di negara itu. Apabila nilai mata wang asing meningkat berbanding dengan nilai mata wang tempatan, harga barang-barang import akan menjadi semakin tinggi di pasaran tempatan. Apabila banyak barang import dibeli dari negara yang mengalami kenaikan nilai mata wang, inflasi diimport akan berlaku di negara itu. Kos sara hidup. Kos sara hidup didefinisikan sebagai kos yang terpaksa ditanggung oleh seseorang atau isi rumah untuk memenuhi keperluan asas bagi meneruskan kehidupan. Jika kadar kenaikan pendapatan lebih rendah berbanding dengan kos sara hidup, maka ini bererti taraf hidup seseorang dikatakan semakin merosot. Sebaliknya, apabila kadar kenaikan pendapatan lebih tinggi daripada kos sara hidup, maka taraf hidup dikatakan semakin meningkat. Kenaikan kos sara hidup tanpa kenaikan pendapatan akan membawa kepada penurunan taraf hidup. Maka kita boleh simpulkan bahawa kos sara hidup berhubungan songsang dengan taraf hidup. Kos sara hidup meningkat, taraf hidup menurun. Kos sara hidup turun, taraf hidup meningkat. Kesan dalaman yang positif. Inflasi yang sederhana akan menaikkan keuntungan firma, iaitu mendorong firma untuk menambahkan pelaburan, keluaran negara bertambah, pendapatan negara turut bertambah, pertumbuhan ekonomi berlaku
dan meningkatkan guna tenaga dan mengurangkan pengangguran. Kedua, menguntungkan golongan tertentu iaitu peniaga, kenaikan harga melebihi kenaikan kos pengeluaran, pemilik harta tetap iaitu harga tetap meningkat dengan cepat. Ketiga, pemilik saham, harga saham naik semasa inflasi sederhana. Untuk penghutang, hutang sebenar yang perlu dibayar balik telah dikurangkan. Kesan luaran yang positif. Kadar syarat perdagangan KSP bertambah baik. Inflasi dalam negara menyebabkan harga barang ekspor secara relatifnya lebih mahal, manakala harga barang import lebih murah. KSP negara menjadi bertambah baik kerana dengan sejumlah barang ekspor yang sama banyak, negara akan memperoleh lebih banyak barang import. Memperbaiki imbangan perdagangan negara. Inflasi dalam negara menyebabkan harga barang ekspor secara relatifnya lebih mahal, manakala harga barang import lebih murah. Hal ini akan meningkatkan jumlah ekspor dan mengurangkan jumlah import sekiranya permintaan terhadap ekspor dan import adalah tidak anjal. Maka ini memperbaiki imbangan perdagangan dan menguntungkan negara berkenaan. Kesan dalaman yang negatif iaitu yang pertama, kos sara hidup masyarakat meningkat. Mengurangkan taraf kebajikan masyarakat, mengurangkan pendapatan benar masyarakat, mengurangkan kuasa beli pengguna dan membebankan mereka yang berpendapatan tetap dan penerima pencen. Kedua, tidak menggalakkan tabungan, nilai wang semakin merosot, kadar faedah sebenar adalah rendah atau mungkin negatif. Ini mendorong masyarakat untuk berbelanja daripada menabung atau memegang kekayaan dalam bentuk wang. Tabungan masyarakat merosot, menjejaskan pembentukan modal dalam ekonomi. Ketiga, tidak menggalakkan pelaburan. Institusi kewangan mengenakan kadar bunga yang tinggi terhadap pinjaman untuk pelaburan. Meninggikan kos pinjaman, mengurangkan pelaburan, menjejaskan perkembangan sektor-sektor yang produktif, pengeluaran ekonomi semakin berkurangan, dan menjejaskan pertumbuhan ekonomi. Keempat, merugikan golongan tertentu iaitu penerima pendapatan tetap. Pendapatan benar mereka menurun, penabung, kadar bunga benar menjadi rendah, pemiutang, nilai wang bayaran balik yang mereka terima semasa inflasi telah menurun. Kelima, menggalakkan kegiatan spekulasi. Ini mendorong masyarakat untuk melabur modalnya dengan membeli harta-harta tetap yang cenderung mengalami kenaikan harga. Mengelakkan kerugian daripada kemerosotan nilai wang, kekurangan pelaburan yang produktif akan menjejaskan pertumbuhan ekonomi. Kesan luaran yang negatif, memburukkan imbangan pembayaran. Apabila inflasi berlaku dalam negara, harga barang ekspor secara relatifnya lebih mahal berbanding dengan harga barang import. Hal ini akan mengurangkan jumlah ekspor dan meningkatkan jumlah import sekiranya permintaan terhadap ekspor dan import adalah anjal. Keadaan ini akan menyebabkan imbangan pembayaran mengalami defisit. Menurunkan nilai mata wang. Inflasi akan menurunkan nilai mata wang dalam negara dan menyebabkan pengaliran modal jangka pendek ke luar negara. Keadaan ini juga akan memburukkan imbangan pembayaran negara tersebut. Kadar pertukaran asing terjejas. Kesan inflasi dalam negara akan menyebabkan jumlah ekspor menurun dan jumlah import meningkat. Sekiranya permintaan terhadap ekspor dan import adalah anjal. Hal ini akan menyebabkan kejatuhan nilai mata wang dalam negara dan seterusnya akan menyebabkan kejatuhan pelaburan asing.
Langkah-langkah mengawal inflasi adalah seperti yang pertama, dasar kewangan, kedua, dasar fiskal, ketiga, dasar kawalan harga, keempat, dasar pendapatan. Dasar kewangan. Langkah-langkah yang dijalankan oleh Bank Pusat untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi melalui kawalannya terhadap bekalan wang dan kadar faedah. Membantu menurunkan permintaan agregat dengan cara mengurangkan penawaran wang, terdiri daripada dasar kewangan kuantitatif, dasar kewangan kualitatif. Dasar kewangan kuantitatif iaitu menjual bil-bil perbendaraan dan bond kerajaan di pasaran terbuka, menaikkan nisbah reserve berkanun, menaikkan kadar bank, mengehadkan pengeluaran wang kertas, pendanaan semula dengan memanjangkan tempoh matang surat jaminan kerajaan dan mengurangkan lebihan kecairan dalam ekonomi. Dasar kewangan kualitatif iaitu kawalan kredit terpilih, mengetatkan syarat pemberian kredit. Pujukan moral iaitu memujuk bank perdagangan, menyalurkan pinjaman ke sektor-sektor yang produktif dan mengurangkan pinjaman untuk membiayai kegiatan berbentuk spekulatif. Kedua, dasar fiskal. Dasar mengubahkan perbelanjaan kerajaan dan cukai yang dikenakan supaya keadaan ekonomi yang stabil dapat dicapai. Langkah-langkah mengawal inflasi adalah A. Mengurangkan perbelanjaan kerajaan sahaja, B. Menaikkan cukai sahaja, C. Mengurangkan perbelanjaan kerajaan dan menaikkan cukai secara serentak. Ketiga, dasar kawalan harga. Dasar harga maksimum iaitu mengawal harga barang pengguna terutamanya barang keperluan. Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2010 mengawal harga barangan dan caj perkhidmatan serta menghalang aktiviti pencatutan. Dasar pendapatan iaitu dasar upah maksimum, satu tingkat upah yang paling tinggi yang boleh dituntut oleh pihak kesatuan sekerja bertujuan untuk menyekat kenaikan kos pengeluaran. Belanjawan negara Malaysia. Apakah yang didefinisikan sebagai belanjawan negara? Belanjawan negara ialah anggaran kewangan kerajaan persekutuan yang meliputi jumlah hasil yang diperoleh dan jumlah perbelanjaan yang dilakukan dalam satu tahun kewangan tertentu. Struktur belanjawan negara terdiri daripada hasil kerajaan dan perbelanjaan kerajaan. Terdapat 3 jenis belanjawan negara iaitu yang pertama belanjawan lebihan, kedua belanjawan kurangan ataupun defisit dan yang ketiga belanjawan seimbang. Belanjawan lebihan. Jumlah hasil lebih daripada jumlah perbelanjaan untuk mengatasi masalah inflasi melalui meningkatkan cukai dan mengurangkan perbelanjaan kerajaan atau kedua-duanya secara serentak. Naikkan T, kurangkan G untuk mengatasi inflasi. Belanjawan kurangan atau defisit. Jumlah hasil kurang daripada jumlah perbelanjaan. Untuk mengatasi masalah pengangguran dan untuk pertumbuhan ekonomi melalui menurunkan T dan meningkatkan G atau kedua-duanya secara serentak. Menurunkan cukai dan meningkatkan perbelanjaan kerajaan untuk mengatasi masalah pengangguran. Belanjawan seimbang. Jumlah hasil sama dengan jumlah perbelanjaan untuk mengukuhkan kedudukan kewangan sektor awam dan kestabilan ekonomi apabila ekonomi telah mencapai tingkat guna tenaga penuh. Struktur belanjawan negara iaitu belanjawan negara terdiri daripada perbelanjaan kerajaan iaitu perbelanjaan mengurus dan perbelanjaan pembangunan. Untuk hasil kerajaan terdiri daripada cukai langsung, cukai tidak langsung dan hasil bukan cukai. Perbelanjaan kerajaan terdiri daripada perbelanjaan mengurus dan perbelanjaan
pembangunan. Sama-sama kita lihat apakah yang didefinisikan sebagai perbelanjaan mengurus, iaitu perbelanjaan mengurus ialah perbelanjaan kerajaan untuk mengurus atau membiayai kegiatan pentadbiran kerajaan dan memberi perkhidmatan kepada orang ramai untuk memenuhi keperluan semasa. Ia dilakukan secara berulang-ulang pada setiap tahun. Perbelanjaan mengurus iaitu jenis-jenisnya: A. Emolument, B. Pencen dan ganjaran, C. Bayaran khidmat hutang, D. Pemberian dan serahan kepada kerajaan negeri, E. Bekalan dan perkhidmatan, F. Subsidi, G. Perolehan aset, H. Bayaran balik dan hapus kira, I. Pemberian kepada badan berkanun, J. Perbelanjaan lain. Kedua, perbelanjaan pembangunan. Apakah yang didefinisikan sebagai perbelanjaan pembangunan? Perbelanjaan pembangunan ialah perbelanjaan kerajaan untuk menambahkan infrastruktur serta membiayai pelbagai projek pembangunan. Jenis-jenis perbelanjaan pembangunan iaitu A. Keselamatan, B. Perkhidmatan sosial, C. Perkhidmatan ekonomi, D. Pentadbiran am, E. Perbelanjaan lain. Hasil kerajaan pula terdiri daripada yang pertama, cukai langsung, kedua, cukai tidak langsung dan yang ketiga, hasil bukan cukai. Apakah yang didefinisikan sebagai cukai langsung? Cukai langsung ialah cukai yang dikenakan secara langsung ke atas pembayar cukai dengan beban cukainya tidak boleh dipindahkan kepada pihak lain. Cukai langsung menjadi sumber utama hasil kerajaan. Cukai langsung terdiri daripada A. Cukai pendapatan syarikat, B. Cukai pendapatan individu, C. Cukai pendapatan petroleum, D. Cukai pendapatan korporasi, E. Cukai langsung lain seperti duty stamp, cukai pintu, cukai tanah dan cukai keuntungan harta benda. Cukai tidak langsung ialah cukai yang beban cukainya tidak boleh cukai tidak langsung ialah cukai yang beban cukainya boleh dipindahkan kepada orang lain. Ia terdiri daripada A. Duty export, B. Duty import, C. Duty excise, D. Cukai jualan, E. Cukai perkhidmatan, F. Cukai tidak langsung lain. Ketiga, hasil bukan cukai. Hasil bukan cukai ialah hasil yang diperoleh oleh kerajaan yang bukan daripada sumber cukai. Terdiri daripada A. Royalty, gas dan petroleum, B. Lesen dan permit perniagaan, C. Keuntungan syarikat milik kerajaan atau perkhidmatan kerajaan, D. Pemberian daripada kerajaan asing dan agensi antarabangsa, E. Denda dan wang rampasan. Hutang negara. Apakah yang didefinisikan sebagai hutang negara? Iaitu, hutang negara ialah hutang yang ditanggung oleh kerajaan apabila kerajaan membuat pinjaman untuk membiayai belanjawan defisit kerajaan. Hutang negara terdiri daripada dua, iaitu hutang dalam negara dan hutang luar negara. Sama-sama kita lihat definisi hutang dalam negara. Hutang dalam negara ialah pinjaman kerajaan daripada negara sendiri, iaitu penjualan bil-bil perbendaraan, sijil pelaburan dan sekuriti kerajaan. Hutang luar negara iaitu hutang negara terdiri daripada pinjaman kerajaan daripada negara luar seperti pinjaman pasaran, pinjaman projek, serta penjualan bon dan sekuriti kerajaan. Setakat sini sahaja untuk perkongsian kali ini. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Cikgu Tang. Bye-bye.